Kopi Vosian, Izo Iritasha Jonis Mijol, Mempedio Sudut BTTV, Sodop DT. Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal memohon maaf kepada seluruh anggota keselamatan berhubung kenyataan Datuk Muhammadin Ketapi mengenai peristiwa di Tan Duo Lah Datuk. Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal memohon maaf kepada seluruh anggota keselamatan berhubung kenyataan seorang pemimpin parti itu, Datuk Muhammadin Ketapi, mengenai insiden pencerobohan di Tan Duo Lah Datuk pada 2013. Dalam satu kenyataan hari ini, Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata calon Dewan Undangan Negeri Dun Segama itu tidak berniat menghina pasukan keselamatan negara. Kenyataan yang dikeluarkan secara spontan itu disalah erti dan tidak berniat menghina perjuangan para jurid dan anggota keselamatan yang berkorban nyawa mempertahankan rakyat serta negara ini. Sebagai bekas timbalan Menteri Pertahanan, beliau amat memahami keperitan terpaksa ditempuh anggota keselamatan dalam menjaga sempadan negara, terutama di pos kawalan Sabah yang terpencil dan serba kekurangan. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata setiap anggota pasukan keselamatan yang berada di perbatasan bukan sahaja bersedia mengorbankan nyawa demi keselamatan rakyat Malaysia, malah terpaksa berjauhan dengan ahli keluarga sepanjang tempoh bertugas. Oleh itu, beliau selaku Presiden Warisan dan Ketua Menteri Sabah ingin memohon maaf kepada setiap anggota keselamatan, ahli keluarga mereka dan seluruh rakyat Malaysia atas kenyataan Muhammadin itu. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata pihaknya memahami cabaran dihadapi pasukan keselamatan ketika bertugas sewaktu tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula Mac lalu. Dalam berdepan pandemik COVID-19, katanya peranan anggota keselamatan sebagai barisan hadapan menentang musuh yang tidak kelihatan tetapi berbahaya amat dihargai. Atas rasa tanggungjawab itu, kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak 10 juta ringgit dana untuk diagi-agikan kepada semua petugas barisan hadapan, termasuk 1 juta ringgit kepada polis diraja Malaysia dan 1 juta ringgit kepada anggota tentera. Sumbangan ini tidak dilakukan di mana-mana negeri di Malaysia. Kita ada nyatakan bagi pihak semua, saya memohon maaf kerana itu disalah tafsirkan. Namun demikian, kerajaan di peringkat Sabah ini, kita amat menghargai sumbang bakti. Saya pernah berkhidmat menjadi timbalan Menteri Pertahanan. Dalam masalah COVID pun, kita bantu the frontliners, termasuk tentera 1 juta, termasuk Angkatan Polis Diraja Malaysia 1 juta, hospital 1 juta, pendidikan 1 juta, semuanya 9 jabatan kerajaan persekutuan, bukan kerajaan negeri. Tandanya kita menyatakan bahawa penghargaan kita kepada semua anggota ini yang menjadi benteng dalam keadaan sama ada keselamatan maupun dari segi membendung masalah penyakit COVID-19 ini. Ya. Semalam, satu klip video tular di media sosial memaparkan Muhammadin yang juga bekas Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya mempersendahkan pasukan keselamatan ketika berkempen sehingga mencetuskan kemarahan semua pihak. Beliau bagaimanapun tampil dengan permohonan maaf dan menjelaskan kenyataannya berhubung pasukan keselamatan seperti diucapkan beliau dalam klip video itu sudah disalah erti. Ketika berceramah di Sukau pagi tadi, Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata, Sabah adalah satu-satunya kerajaan negeri yang menyalurkan bantuan kewangan kepada anggota Barisan Harapan ketika pandemik COVID-19 mula melanda negara Mac lalu. Sebanyak 10 juta ringgit disediakan Kerajaan Sabah kepada 10 agensi keselamatan yang terlibat dalam menangani COVID-19, termasuk Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Kesihatan, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan pelbagai lagi. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata, itu adalah bukti Kerajaan Sabah prihatin kepada pasukan keselamatan yang bertugas demi keselamatan rakyat. Bila kita berhadapan dengan COVID, ini orang frontliners yang berdepan. Lockdown jaga musim hujan, musim panas. Polis jaga musim hujan, musim panas siang dan malam. Tentera jaga lautan, musim hujan, musim panas. Pasal itu, bila saya bagi peruntukan
600 juta untuk tangani COVID. Saya bagi 1 juta untuk polis di Raja Malaysia di Sabah. Saya bagi 1 juta ringgit untuk Angkatan Tentera di Sabah. Saya bagi 1 juta untuk Jabatan Kesihatan, doktor-doktor 1 juta. Saya bagi dengan Kementerian Pelajaran 1 juta. 9 jabatan persekutuan, bukan jabatan kerajaan negeri Sabah. Kerajaan persekutuan, pasal saya menghargai perkhidmatan orang-orang frontliners, termasuk polis dan tentera. Tidak ada negeri yang bagi. Mana ada negeri yang bagi? Di Johor Mayudin pun tidak bagi. Datuk Seri Muhammad Shafie menafikan dakwaan kononnya pemilihan Datuk Armani Mahiruddin sebagai calon di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Sibuga kerana ada kaitan dengan Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Sebaliknya, pemilihan Datuk Armani dibuat kerana bekas timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara itu mempunyai keupayaan untuk menjadi wakil rakyat dan bekerja untuk rakyat di kawasan itu. Di Sungai Sibuga pastikan menang Datuk Armani. Ada orang cakap, si Najib bilang, oh saya pilih si Armani pasal saya ada corruption dengan TYT. Saya lama dalam UMNO, saya tahu saya boleh menilai mana yang boleh kerja, mana tidak boleh kerja. Bekas naib presiden. Bila saya nampak bukan dari dekat, dari jauh, saya boleh menilai. Pasal itu bila saya letak, bukan pasal abangnya TYT. Dulu dilantik dia menjadi senator, jadi kalau dia dilantik oleh senator, dicadangkan oleh si Musa, corruption si Musa. Saya tidak pernah cakap. Betul kan? Pasal kita pilih dia, saya yakin insyaAllah ini tengah masjid. Dia boleh membantu berhikmat kepada rakyat. Datuk Seri Muhammad Shafie berucap di Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Masjid Kampung Tinosa di Sandakan petang tadi. Datuk Seri Muhammad Shafie turut menggesa rakyat agar memilih kerajaan yang boleh memerintah bukan berdasarkan faktor agama dan bangsa 26 September ini. Beliau berkata PRN ini adalah penting untuk memastikan kemenangan Warisan Plus agar boleh terus memerintah negeri ini dan tidak lagi dikuasai semenanjung. Bukan berarti bahawa kalau kita tidak sokong UMNO maka kurang Melayu kita. Tidak berarti kalau kita tidak sokong PAS maka kurang Islam kita. Keislaman kita tidak terletak kepada kepartiannya, tapi kepada kemelayuan kita tidak letak kepada batinya itu. Bukan setakat partinya. Pasal UMNO, United Malay National Organisation. Dia perjuangkan Melayu. Berpuluh tahun UMNO memerintah di bumi Malaysia. Apa jadi? Berutang. Masih ramai orang Melayu miskin di tanah semenanjung. Masih ramai yang berhadapan dengan masalah. Kita juga di bumi Sabah ini masih sokong hidup BN, hidup UMNO. Masih susah orang-orang kita di bumi Sabah ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan terikat. Oh, parti Islam, parti PAS. Kalau dia boleh jamin kita masuk parti PAS, masuk syurga kita, orang Arab datang ke Malaysia ini mendaftar menjadi ahli PAS itu. %76 daripada 16,877 pengundi awal menunaikan tanggungjawab dalam pilihan raya negeri PRN Sabah ke-16 hari ini sehingga tamat tempoh pengundian 5 petang tadi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan daripada 16,877 orang pengundi awal itu, 7,487 orang adalah anggota tentera dan 9,390 orang anggota polis dan pasangan masing-masing. Sebanyak 55 pusat pengundi bagi PRN Sabah ke-16 dibuka hari ini bermula 8 pagi sehingga 5 petang.
Proses pengundian awal turut menekankan pematuhan kepada garis panduan pencegahan atau prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan SPR dan Kementerian Kesihatan. Kertas undi bagi undi awal ini akan dikira pada 26 September ini bermula 4 petang. Hari mengundi PRN Sabah ditetapkan pada Sabtu 26 September ini. Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata seramai 270 orang pegawai dan anggota Polis Sabah tidak mengundi awal kerana masih dikuarantin selepas terbabit dalam penahanan pendatang asing tanpa izin parti yang dikesan positif COVID-19. Anggota terbabit adalah dari pasukan gerakan AM berpangkalan di Lahad Datu dan Kota Kinabalu. Katanya orang ramai juga diminta untuk tidak bimbang keluar mengundi Sabtu ini kerana polis memberi jaminan keselamatan beradab pada tahap terbaik. Bagaimanapun, orang ramai diingatkan agar terus mematuhi SOP ditetapkan Kementerian Kesihatan ekoran peningkatan kes COVID-19 di Sabah. Gabungan Rakyat Sabah GRS hanya menjalankan kerja secara bersyarat. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau menyifatkan Gabungan Rakyat Sabah GRS sebagai satu gabungan yang hanya menjalankan kerja secara bersyarat. Madius merujuk kepada kenyataan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin ketika berkempen di Kilo baru-baru ini. Hamzah dalam ucapannya berkata Menteri Dalam Negeri mempunyai kuasa menghantar balik pendatang asing tanpa izin parti. Namun parti dihantar balik dengan syarat calon Parti Bersatu Sabah di Dun Kilo, Datuk Johnston Bangkuai, menang dalam PRN Sabah 26 September ini. Kalau ada kumpit masuk di sini, saya hantar Datuk Johnston untuk kita hancurkan kumpit yang cuma masuk di sini. Tapi sebelum hantar, kena pastikan Datuk Johnston menang, boleh? Mana boleh hantar kalau orang kalah? Menurut Madius, ini mencerminkan hati mereka bahawa selama ini Hamzah tidak ikhlas dan tidak bersungguh-sungguh menjalankan kewajipannya dalam melaksanakan undang-undang di mana orang asing yang berada di Malaysia tanpa dokumen sah harus dihantar pulang ke negara asal. Ini bererti Hamzah membuat kerja secara bersyarat, kata Madius. Jika itu caranya, Hamzah membuat kerja bagaimana rakyat mahu memberi kepercayaan kepadanya. Madius berkata demikian di program pemimpin bersama rakyat di Kampung Mangkapun, Pitas semalam. GRS ialah gabungan kerjasama Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu Sabah dalam PRN Sabah kali ini. Madius berkata masalah parti adalah isu utama terutama bagi masyarakat Kadazan Dusun Murut KTM. Ada pihak yang memfitnah Parti Warisan Sabah sebagai penternak parti dan APCO bersekongkol dalam perkara itu sehingga penjelasan demi penjelasan terpaksa diberikan agar rakyat tahu perkara sebenar. Dan saya dapati bahawa pada mulanya banyak kekeliruan berkaitan dengan isu PTI yang mengatakan yang memfitnah, yang menuduh Parti Warisan Sabah ini sebagai penternak PTI dan bahawa APCO ini bersekongkol dengan warisan penternak PTI. Setelah kita memberi penjelasan dalam pelbagai sesi dan pelbagai cara untuk menyampaikan ini, akhirnya hari ini saya nampak selepas 11 hari mereka telah nampak bahawa semuanya itu hanya propaganda, bahwa itu semua hanya tuduhan, hanya bikinan. Kerana pihak sebelah sana, lawan kita ini sudah kehilangan modal politik. Cukuplah jadikan Sabah dapur UMNO untuk tempat mereka cari makan. Itu peringatan Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau mengenai kerakusan UMNO dan Barisan Nasional merampas hak Sabah. Beliau berkata jika ada RM100, hanya 30% diberikan kepada Sabah, sementara 70% lagi mereka punya. Madius berkata, adakah mereka ingat Sabah dapur mereka cari makan, pengisi tabung mereka? Jangan keliru jika dikatakan Sabah tidak akan maju jika tidak bersama persekutuan. Katanya, selama lebih 20 tahun, Perdana Menteri dan Ketua Menteri Sabah sehaluan, kadar pengangguran di Sabah masih tinggi, iaitu 5.8%. Malah, beribu anak-anak Sabah terpaksa bekerja di Semenanjung Malaysia kerana tidak banyak peluang pekerjaan di negeri ini.
Beliau berkata demikian dalam program Pemimpin Bersama Rakyat Bengkoka di Kampung Bangkapon, Pitas siang tadi. Untuk itu, beliau minta rakyat memberi peluang selama 5 tahun lagi kepada Warisan Plus bagi membantu menyelesaikan masalah rakyat yang masih berlaku hingga sekarang. Mengulas lanjut, Madius berkata, 80% penduduk bandar sekitar Kota Kinabalu berpihak kepada Warisan Plus untuk kekal memerintah. Begitu juga masyarakat di pantai timur Sabah. Kini, tinggal sokongan masyarakat pedalaman Sabah, iaitu komuniti Kadazan Dusun Murut sahaja yang perlu dipertingkatkan. Belum jadi kerajaan, PBS dan STAR sudah tunduk kepada Perikatan Nasional. Belum pun menjadi kerajaan, tindakan 4 calon termasuk 2 dari Parti Bersatu Sabah PBS menarik diri dalam PRN Sabah ke-16 jelas membuktikan mereka tunduk kepada Perikatan Nasional PN. Hari ini, Setiausaha Agung PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengumumkan 4 calon PBS dan 2 calon bebas yang mesra Parti Solidariti Tanah Airku STAR yang bertembung di 4 kerusi DUN menarik diri daripada bertanding dalam PRN Sabah. 4 kawasan itu adalah Tambunan, Bingkor, Bengkoka dan Api-Api. Untuk kawasan Tambunan dan Bingkor, calon PBS menarik diri dan memberi ruang kepada calon STAR iaitu Datuk Dr. Jeffrey Kitingan dan Robert Tawik untuk bertanding. Manakala di DUN Api-Api dan Bengkoka, 2 calon bebas yang mesra STAR menarik diri dan memberi ruang kepada calon PBS iaitu Datuk Yi Mo Chai dan Dr. Samuel Mopun untuk bertanding. Semasa penamaan calon PBS dan STAR bertembung di 7 kerusi sementara PBS dan Barisan Nasional BN bertembung di 16 kerusi. 2 kerusi DUN lagi menyaksikan pertembungan PN, BN, PBS ialah di DUN Paginatan dan Tulit. Sementara itu, Timbalan Ketua Wirawati Warisan Joanna Rampas berkata ketidakstabilan politik yang dihadapi oleh PN dan BN di peringkat persekutuan patut dijadikan iktibar mengenai keperluan untuk rakyat Sabah bersatu di bawah Warisan Plus. Sehubungan itu, jangan sia-siakan undi anda yang amat berharga itu, katanya. Datuk Seri Muhammad Azmin Ali ditempelak kerana mempersoalkan tindakan Ketua Menteri menuntut Kerajaan Persekutuan memberikan peruntukan kepada Sabah demi pembangunan negeri ini. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata sudah menjadi tanggungjawab Persekutuan untuk memberikan peruntukan kepada Sabah kerana cukai yang dikutip daripada rakyat Sabah masuk ke dalam tabung Putrajaya. Tambahnya, tindakan Muhammad Azmin yang memperlekehkan dan memalukan permintaan Ketua Menteri adalah sama sekali tidak wajar. Is this the kind of politics which we want? When I saw that, I was enraged because he is treating government allocations, federal allocations, like his own personal wealth. Obviously, if you are Chief Minister, you will write to federal government to ask for federal allocations. Why? Because federal government tax from the people of Sabah. Federal government takes money from the people of Sabah. Now suddenly when state government of Sabah request for financial aid and assistance, suddenly he's a munafik. Politik apa ni? Adakah kita ingin mengharapkan orang Sabah terpaksa mengemis kepada kerajaan persekutuan untuk dapatkan balik wang hak milik orang Sabah? Calon Parti Warisan Sabah DUN N31 Membakut Dr. Muhammad Kamarudin Abdul Hamid berkata pembangunan sektor minyak dan gas Sabah harus dibangunkan sendiri oleh anak tempatan. Katanya ramai anak Sabah telah menimba pengalaman berharga berkhidmat di sektor minyak dan gas di syarikat-syarikat tempatan dan antarabangsa di Labuan, Johor, Terengganu, Sarawak serta di luar negara seperti Dubai dan Kuwait. Namun, tidak ramai anak Sabah berpeluang terlibat secara langsung sebagai pekerja mahir atau dalam pengurusan tertinggi di syarikat-syarikat multinasional yang beroperasi di Sabah. Tegasnya, minyak dan gas Sabah adalah milik rakyat Sabah dan sebaiknya ditadbir urus oleh anak Sabah dan ini boleh direalisasikan dengan tuntutan dan suara rakyat Sabah melalui Parti Warisan Sabah. Katanya sektor minyak dan gas Sabah kini membangun dengan pesatnya kerana Sabah mempunyai sumber minyak dan gas serta simpanan minyak di perairan di negeri ini. Dr. Kamarudin berkelulusan kejuruteraan kimia pengkhususan dalam bidang minyak dan gas melepaskan jawatannya sebagai Profesor Madya dan Pensyarakanan Universiti Teknologi Malaysia untuk bertanding di kerusi DUN Membakut. Kerusi DUN Membakut menyaksikan pertandingan 5 penjuru
termasuk penyandang Datuk Arifin Arif dari Perikatan Nasional. Kita ikuti pula apa misi dan visi calon warisan PLAS DUN N57 Kuamut. Calon warisan PLAS DUN Kuamut Benson Inggam mahu mewujudkan platform khusus untuk golongan belia dan penduduk di kawasan DUN berkenaan, dikenali peluangkuamut.com yang menjadi saluran mendapatkan maklumat mengenai peluang pekerjaan. Benson berkata platform itu bagi membantu ramai graduan dan belia di kawasan itu yang masih menganggur dan sukar mendapatkan pekerjaan. Katanya ia adalah pelan pembangunan belia dan modal insan, satu daripada 7 teras manifestonya dalam PRN Sabah. Benson berkata menerusi platform itu, penduduk khususnya belia disediakan lebih banyak peluang pekerjaan dan diberi galakan untuk menceburi bidang ekonomi. Beliau juga optimis taraf sosioekonomi penduduk di DUN Kuamut dapat diperbaiki susulan dasar pentadbiran tanah yang dilakukan Kerajaan Warisan PLAS pimpinan Datuk Seri Mohamad Syafiee dengan menukar geran komunal kepada geran individu. Dasar itu sekaligus membantu rakyat untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian dan penternakan. Ketua Hwadan Miso Motoko Vagu.